Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita ambil sedikit kesempatan untuk buat sedikit tazkirah berkaitan dengan bisikan hati, insya-Allah. Mudah-mudahan didoakan sekalian sahabat dan para ahli keluarga berada dalam keadaan aman, kesihatan dan afiat bagi segala hal-hal serta bara bahaya yang memudaratkan diri, insya-Allah. Amin. Baik. Malam ini kita nak berkongsi tentang bisikan. Why saya nak highlight tentang bisikan? Pertamanya, bisikan ini apabila muncul waktu-waktu yang berkaitan dengan adanya tindakan kita mengurungkan diri, terkurung ataupun terbelenggu dengan pelbagai kegiatan pergerakan, maka perkara yang akan muncul adalah bisikan. Perkara yang akan muncul adalah sangkaan. Jadi kita perlu mengenali jenis-jenis bisikan yang hadir supaya kita dapat mana yang boleh diterima, mana yang boleh ditolak, mana yang boleh ditapis, mana yang kena tidak perlu dilayan langsung. Jadi bisikan. Rata-rata kita tahu kita ni ada bisikan atau disebut lammah. Bisikan ni bahasa lainnya lammah. Jadi lammah. Lammah ini jelas, maksudnya kalau ada lemah atau bisikan menunjukkan keadaan diri kita ini dalam sentiasa adanya nyawa lagi. Orang yang tiada nyawa saja tiada bisikan. Orang yang tiada nyawa saja tiada bisikan. Satu, orang yang tidak sedar diri dia bernyawa saja tidak ada bisikan. Siapa orang yang tidur? Mana ada orang tidur ada bisikan? Jadi orang yang masih jaga, orang yang masih kita kata berjaga, orang yang waras, orang yang hidup, maka mereka ni ada bisikan. Hatta orang yang ada penyakit berkaitan bisikan, contoh skizofrenia sekalipun, mereka ni ada bisikan. Jadi kat sini kita kena kenal pasti bisikan yang macam mana yang perlu kita ambil tahu, bisikan yang macam mana yang perlu kita perlu tepis saja. Baik. Rata-rata kat sini boleh bagi kat saya ada berapa jenis bisikan tak? Boleh tak bagi saya? Ada berapa jenis bisikan yang ada? Sebelum saya nak mula, saya tengok takut dah ada orang yang tahu ke, ataupun tahu sikit-sikit ke, tahu banyak-banyak ke. Mudah-mudahan saya pula dengan perkongsian tuan-puan. Jadi, ada berapa bisikan agak-agak kita ni? Dua bisikan. Ni ada bisikan nafsu. Okey. Lagi apa lagi? Dua bisikan. Bisikan jahat, bisikan baik. Okey. Lagi satu cubaan. Apa dia? Okey. Kita letakkan macam bisikan syaitan, bisikan ilham, semua ada. Baik. Alright. InsyaAllah. Bisikan hati lagi pula muncul. Bisikan hati nak menikah, nak kahwin. Yang mana bujang tu. Baik. Okey, jadi kita pecahkan bisikan ni. Yang paling penting, kena tahu. Jenis bisikan. Jenis-jenis bisikan.
Kena faham dulu jenis bisikan. Dia panggil ada 5 maratib atau 5 kedudukan. 5 kedudukan bisikan yang ada dekat diri kita. Kita kata-kata kita ada 5 benda ni. Cuma kita je tak sedar. Cuma apabila kita tahu benda ni, next time kita tahu dah nak membezakan perbuatan kita dengan niat kita, kat situ kita nak tahu macam mana nak datangkan bisikan tu. Baik. Nombor 1, maratib. Kedudukan pertama. Al-hadis. Al-hadis. Al-hadis maksudnya lintasan. Lintasan. Satu lintasan yang datang. Lintasan ni maksudnya kita baru macam, alah, bestnya kalau dah kahwin. Alah, bestnya kalau ada anak. Dia macam tu, lintasan. Tapi dia tak ada isteri lagi pun. Tapi dia tak ada isteri. Dia cerita macam tu nak ada anak, tapi isteri pun tiada. Orangnya macam ni. Ataupun, alah, bestnya kalau kaya. Bestnya kalau macam ni. Bestnya. Dia lah lintasan yang datang. Dia panggil al-hadis. Al-hadis. Jadi, benda tu terlintas saja. Dia ada macam umpama angin yang berlalu. Umpama angin yang berlalu. Ni dia panggil kedudukan. Kedudukan ni maksudnya, satu demi satu sampai ke 5. Andai kata yang pertama ini, al-hadis ini terperangkap ataupun dia masih lekat, maka dia pergi yang kedua, dipanggil khatir. Selalu kita dengar khatir, tapi khatir ni maratib yang kedua. Maratib yang pertama itu dia panggil al-hadis. Al-hadis yang terperangkap dipanggil khatir. Khatir ni lintasan yang berlega-lega. Benda tu duk berulang-ulang. Tak best lah aku tak dapat. Tak best. Rasa tak syok lah aku tak dapat. Kenapa saya nak cerita benda ni semua tuan-tuan? Kerana apabila kita tidak kenal benda ini, kita tidak tahu cara macam mana kita nak menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan hal-hal keinginan. Dia tak jelas, dia hendak yang dia ambil tu, yang dia mahu itu adalah kemahuan keinginan ataupun itu adalah keperluan. Orang macam ni dia tak jelas. Maka kita perlu jelaskan pada mereka maratib ni. Supaya mereka tahu, oh aku tahu dah apa yang aku hendak. Kita sendiri pun kadang-kadang kita tahu yang kita hendak ni adalah suatu kehendak ataupun suatu keperluan. Jadi dari situ kita kena jelas. Benda ni al-hadis ke? Al-hadis yang terperangkap jadi khatir ke? Benda yang duk main pusing. Yang sama. Tapi tak dapat pun. Depan mata pun belum ada. Duk main pusing je dalam kepala saja. Duk main pusing dalam kita panggil zihin. Duk pusing. Baik. Khatir. Yang mana khatir yang tidak, yang khatir yang tidak lenyap. Khatir yang tidak lenyap. Yang berlega-lega dan akhirnya menjadi suatu bentuk. Menjadi suatu bentuk. Maka dia panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni maksudnya berlaku secara dia panggil taraddud. Taraddud ni dia berbolak-balik. Kamu buatkan jadi macam ni. Tak buatkan jadi macam ni. Dia macam tu, taraddud. Tadi khatir tadi berlega-lega. Tak best kalau tak dapat. Tapi tiba-tiba benda tu ada. Jadi taraddud. Dia panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni maksudnya berbolak-balik. Ia berbolak-balik. Tadi berlega-lega. Ni berbolak-balik. Bermaksudnya benda itu sudah ada kat depan. Benda itu sudah ada kat depan. Okey? Ni maratib kedudukan. Nanti kita akan masuk bab jenis-jenis bisikan. Supaya tuan-tuan faham dekat mana duduknya bisikan tuan-puan. Kita ni bisikan kita duduk kat mana. Okey, baik. Jadi ya taraddud ni maksudnya benda tu berulang-ulang. Maksudnya berbolak-balik. Hendak dengan tidak. Hendak dengan tidak. Hendak dengan tidak. Maka kat sini jadi bisikan hati. Hatiku berkata-kata. Masa berlega-lega khatir ni hati tak berkata-kata lagi. Masih duk berlega-lega, terfikir-fikir. Yang lain terfikir-fikir dengan berkata-kata. Dia jadi terfikir-fikir macam tu. Okey, jadi yang hadisun nafsi ni benda tu berkata-kata. Dia start macam nak cakap seorang dah. Kalau tak buat kang tak dapat. Kalau buat kang rasa macam rugi pula. Dia main macam tu. Berbolak-balik. Okey. Untuk maratib 1 dan 2. Maratib 1 dan 2. Al-hadis dengan khatir. Dua ini, jika buat, tidak dapat ganjaran. Jika tak buat pun tak dapat dosa. Ini maksudnya tiada hukum. Tidak diberi hukum, tidak diberi ganjaran. Tidak diberi hukum, tidak diberi ganjaran. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Innallah
tajawaza li an ummati ma waswatat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan maaf bagi umatku atas bisikan yang terdetik dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya atau belum mengucapkannya. Yang ni 1 dan 2. Tiada ganjaran, tiada hukum. Tapi bila masuk yang ketiga, bisik-bisik hati ni. Bisik-bisik hati ni. Masih lagi duduk dalam keadaan tidak diberi hukum, tidak diberi ganjar. Tapi kena hati-hati. Bila yang 3 ini terperangkap, dia pergi al-hamma. Yang ni yang masalah ni. Yang keempat, maratib yang keempat, yang al-hamma, iaitu keinginan. Tarji'il fi'il. Iaitu menghasilkan, iaitu cubaan menghasilkan perbuatan. Iaitu al-hamma. Iaitu dia ada keinginan kat sini. Dia timbul satu keinginan dah. Sebab tu kita kena pasti tuan-tuan. Kita ni kita berkeinginan akan sesuatu, berkehendak akan sesuatu. Kita melalui proses yang saya sebut tadi tak? Maratib 1, maratib 2, maratib 3. Sampai nak datang keinginan ni. Contoh, Ustaz Hafiz nak beli PS5. Contoh, Ustaz Hafiz nak beli PS5. Nak beli baru, nak beli. Dia duduk dalam keadaan ni lah, maksudnya al-hadis. Alah, best kan kalau ada PS5. Sebab apa? Ustaz Suryani pun ada. Contoh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Syazwi pun ada PS5. Tak best lah. Dia tengok je dia terlintas. Lepas tu main khatir. Pasal apa khatir tu? Sebab apa jadi khatir tu? Sebab Syazwi dengan Ustaz Suryani tiap-tiap hari duk cerita pasal apa? Cerita pasal PS5. Tahu tak grafik PS5 ni? Sedap betul. Tengok ni macam orang tu timbul depan mata. Contoh. Siapa ada PS5 kat sini? Dia tahulah. Tak angkat tangan siapa ada PS5. Baik. So, dari sini, dia jadi macam berlega-lega. Contohlah macam Syukron. Dia ada wooden man kan? Dummy man tu. Dia ada. Dia tengok dia main-main, tengok Izani pun tengok rasa geram. Izani tengok rasa geram. Tak boleh jadi ni. Dia boleh jadi Hikman, aku pun kena jadi Hikman. Contoh. Tapi tak berapa Hikman lah. Jadi chewing gum man dia nanti. Okey, jadi maksudnya dia duduk dalam hal hadis. Sebab apa? Kawan ni duduk letak dalam FB. Upload dalam FB. Main dengan wooden man tu. Lepas tu, tak sekali tak apa, terlintas sekali. Dia datang, dia letak dalam grup pula video tu. Jadi khatir terus. Berlega-lega. Rasa tak senang duduk dah kawan ni. Tu tak cerita dengan caku dia lagi. Jadi, dari sinilah contoh. Jadi, kat sini maksudnya tingkatan. Maksudnya bila datang macam ni tuan-tuan, dekat mana kita nak buang masa ni? Bila kita nak buang masa kat al-hamma yang duduk kat 4 ni, peringkat tarji'il fi'il ni tadi kita nak buang, maka kat sinilah tempat yang susah nak buang. Tempat yang senang nak buang adalah 1, 2, 3 ni tadi. Al-hadis khatir dengan hadisun nafsi. Iaitu bila benda masa tu duduk tengah berbolak-balik. Kita boleh pilih? No. Tapi bila berbolak-balik itu tadi masih memerangkap kita, maka ia pergi tarji'il fi'il. Tarji'il fi'il itu keinginan. No is no. Okey, no. Tolak terus. Kosong lah. Tapi bila kita terima benda tu, maka yes. Yes tu dia jadi keinginan yang kuat. Maka bila ada keinginan yang kuat, dia ada cubaan. Cubaan itu apabila ada keinginan yang kuat, dia ada cubaan. Dia pergi maratib yang kelima bila ada cubaan tu. Yang dipanggil sebagai azimah. Iaitu azam. Bila, kena faham tuan-tuan, hamma ini keinginan. Azam ini tekad. Azimah yang kelima ni tadi, azam. Iaitu tekad. Dia tekad nak benda tu. Maka bila ada cubaan dan menuju pada tekad, maka mereka ini terdiri pada galangan apa nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah masa ni. Jadi, inilah tuan-tuan, di mana kalau al-hadis dengan khatir, pasal hadisun nafsi ni tadi, tidak berada pada tempat dia. Tidak berada pada paksinya. Maka kita datangnya suatu lintasan. Datang lintasan dan lintasan itu tidak ditapis betul-betul.
Datang pula kita kata lintasan yang tidak ditapis tu pula ia berlega-lega. Jadi khatir. Jadi khatir. Daripada jadi khatir jadi hadisun nafsi. Iaitu suatu benda yang berbolak-balik. Nak tak nak, nak tak nak. Daripada nak tak nak tu terus jadi nak. Terus jadi tarjihan fi'il. Tarjihan fi'il ni maksudnya keinginan. Al-hamma. Memang bersungguh satu nak. Ya nak dah benda ni. Maka ada cubaan. Cubaan tu dia pergi kepada al-azimah. Iaitu tekad. Iaitu azam. Kita sebut sebagai azam. Azam ni. Maka dari sini tuan-tuan, kalau ni mana kita kena tengok orang daripada 1, 2, 3, marotib 1, 2, 3, lazimnya mereka akan duduk dalam keadaan bila perkara ini perkara yang lara, maka dia menuju kepada nombor 1, lalai dan lupa. Sebab mereka terperangkap. Lalai dan lupa. Asal saja bila kita kata khatir ataupun kita kata hadis tu tadi, benda yang baik, maka dia terus pergi azimah. Pergi pada azimah. Tapi bila dia mengikut rentak satu, maka perkara ini akan menuju kepada pergi pada lalai dan lupa. Kerana dia terpesona, terpusing-pusing ke tempat yang sama. Lalai, lupa. Jadi dia tak boleh bezakan mana baik, mana buruk dah masa tu. Yang dia nak adalah kepuasan hati dia. Lain, apa dia? Yang paling risau ni, yang nombor 2 ni. Iaitu selain pada lalai dan lupa, dia pergi was-was. Kenapa timbulnya penyakit was-was, tuan-tuan? Kerana orang ini selalunya terperangkap pada tingkatan yang ketiga. Pada tingkatan yang ketiga, iaitu hadisun nafs. Sebab itu penting, ini penting dalam psikoterapi. Ini penting dalam psikoterapi. Kalau kita nak buat terapi untuk orang yang ada masalah berkaitan dengan was-was, dari sini kita nak cungkil permasalahan mereka. Okey? Diri kita sendiri pun kita ada was-was pun. Dari sini kita nak cungkil exact problem. Kat mana datang punca problem. Baik. Dan 1, 2, 3 ni bila terperangkap dan bila dia membawa satu benda yang tidak elok dalam hidup kita, maka dia pergi kepada kemurungan ataupun kekecewaan. Pergi pada dia tak kemurungan dulu, kekecewaan. Kekecewaan. Dia pergi pada kekecewaan. Atau kita sebut sebagai al-ya's. Al-ya's. Okay. Putus harapan. Al-ya's. Orang yang putus harapan. Orang yang putus harapan ni masa ni lah macam-macam. Kena pula waktu itulah macam-macam dugaan. Macam-macam dia punya ujian yang datang muncul kat diri dia. Jadi orang yang macam ni yang perlu kita kena pasti. 3. 1, lalai dah lupa. 2, apa dia? Kita kata was-was. 3, kekecewaan. Kekecewaan yang melampau. Sedang ke burnout ke masa ni lah. Masa ni. Kerana mereka ini tidak diberi sokongan. Mereka tidak diberi sokongan. Waktu datangnya khatir. Waktu adanya hal hadis. Waktu hadisun nafs tu datang. Okey. Daripada situ maka dia pergilah kepada kerakusan atau ketamakan. Seterusnya pergi pada kerakusan dan ketamakan. Apa nak jadi, jadilah kali ni. Dia macam tu. Asal aku kenyang. Asal aku senang. Contoh. Dia jadi kerakusan, ketamakan. So, orang yang macam ni, rata-rata kita kena kenal pasti. Maka mereka dah pergi kepada kehendak, bukan pada keperluan dah lagi. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita menuntut ilmu, kita kena terjun kepada kita panggil medan penentuan. Bila kita menuntut ilmu ni, ada orang dia kata, saya sayang ilmu, saya cinta ilmu. Tapi dia kena terjun kat medan penentuan. Penentuan apa dia? Ilmu ini untuk apa aku belajar? Dia kena terjun ke situ. Sebab dia nak kena pasti. Sebab ada orang ditipu dengan ilmu dia. Dia tertipu dengan ilmu dia. Walaupun ilmu tu dipandang sebagai ilmu haq, tapi dia tertipu. Sebab apa? Sebab dia tak jelas kat mana hadis. Dia tak faham kat mananya khatir. Dia tak faham hadis nafs kat mana. Dia tak faham al-hamma macam mana. Dia tak faham al-azimah macam mana. Maka orang macam ni mudah ditipu oleh syaitan. Sebab tu kita tengok ada je saja ilmuwan-ilmuwan yang tertipu. Ada saja ustaz-ustaz yang tertipu. Ada saja orang-orang yang kita pandang alim tertipu. Kerana mereka tidak jelas 5 kedudukan hal ini. Akhirnya
mereka rasa mereka pada azimah, rupa-rupanya tersangkut dekat hadisun nafs saja. Sebab itu mereka mudah berbolak-balik. Walaupun mereka orang alim. Orang yang dipandang alim lah. Orang yang dipandang alim. Jadi sebab apa? Mereka tak terus, mereka tidak baru je nak melangkah masuk dalam al-hamma. Tak masuk lagi azimah pun. Iaitu tekad. Tak ada, tak masuk tekad pun. Mereka buat kadang-kadang dengan paksa. Sebab itu kita kalau kita nak mendidik anak, mesti mendidik dengan jalan yang perlahan-lahan. Hadirkan yang disebut sebagai hal hadis rintasan. Lepas tu masukkan pula dengan khatir. Iaitu tiap-tiap hari kena ulang. Lepas tu masuk dengan hadis nafs. Iaitu duduk dia mesti nak yes or no. Macam tu. Baru kita pergi alhamdulillah. Didik. Yang tu dah proses pendidikan anak-anak. Prinsip proses pendidikan diri kita sendiri juga. Baik. Seterusnya, orang bila duduk dalam keadaan kerakusan atau ketamakan, maka mereka akan pergi kepada apa dia? Pada orang kata dalam keadaan tertipu, iaitu terpedaya. Terpedaya dengan diri mereka sendiri, dengan ilmu mereka. Mereka terpedaya. Kita tahu ilmu tu bagus, tapi ia terpedaya. Disebabkan apa dia? Dia tidak mengenali akan keperluan diri dia. Akhirnya mereka telah letakkan apa yang mereka lakukan itu sebagai keperluan. Sebenarnya ianya kehendak saja. Bila kehendak ni mudah ditipu, tuan-tuan. Bila keperluan, kita kenal pasti. Apa keperluan kita belajar? Contoh, aku belajar ilmu tauhid, apa keperluan? Adakah aku belajar ilmu tauhid keperluannya untuk aku nak berhujah dengan orang? Habis mudah orang macam ni akan mudah kena tipu. Terpedaya, ia rakus. Adakah aku belajar ilmu tauhid ini untuk aku dekatkan diri pada Allah? Keperluan. Maka bila dekatkan diri pada Allah, tak kira lah dia boleh faham ke dia tak boleh faham. Dia try hard, dia try smart to understand that. Untuk faham, untuk masuk. Kalau orang duduk dalam kehendak, mereka akan try hard. Tapi try hard mereka itu berada pada titik noktah lah. Berada pada titik noktah. Sampai situ sajalah. Jadi sebab itu, bila berada di titik noktah, mereka duduk dalam keadaan hadisun nafs, berbolak-balik. Orang yang macam ni akan mudah kena tipu. Akan mudah terpedaya lah. Tertipu. Lepas tu yang tertipu ini sebut al-ghurur. Syok sendiri. Orang ni terpedaya ni, al-ghurur ni, syok sendiri. Ataupun al-maghrur. Golongan yang syok sendiri. Golongan al-maghrur. Syok sendiri. Syok sendiri ni bahaya tuan-tuan. Syok sendiri bahaya. Satu, dia akan terperangkap dalam hal duniawi. Hal-hal dunia. Terperangkap dia dalam hal-hal dunia. Sebab apa saya kena tegur benda ni tuan-tuan? Kerana benda ini melibatkan tipu daya akhir zaman. Apa yang saya cerita ni melibatkan tipu daya akhir zaman. Kita berhadapan dengan zaman di mana akan munculnya Dajjal. Dajjal la'anatullah akan muncul. Kalau kita tidak kenal pasti benda ni semua tuan-tuan, 5 maratib ni, kita pun tak tahu keadaan macam mana, kitalah yang akan terpesong, terpedaya, tipu daya Dajjal. Dalam duduk sungguh-sungguh nak lawan Dajjal kononnya. Kitalah yang tertipu. Hari ni bila kita beramal itu, kita amal surah Al-Kahfi, kita beramal surah apa-apalah, zikir dan sebagainya, untuk lawan Dajjal. Kenal pasti dahulu. Kita punya dipanggil, orang kata, fasiliti diri kita, kemampuan diri kita. Mampu tak untuk kita nak lawan? Kalau tak mampu nak lawan, cukup cari jalan untuk elak. Cari jalan untuk elak. Rasulullah SAW tak suruh lawan Dajjal. Rasulullah SAW suruh lari pada Dajjal. Elak pada Dajjal. Yang hari ni orang sibuk nak pergi lawan Dajjal. Yang ni lah yang tak faham tuan-tuan. Orang macam ni. Dia jadi hadis nafs. Iaitu tak faham. Bila dia tak faham keperluan kehendak diri, maka dia tertipu, terpedaya. Jadi al-maghrur. Baik. Jadi orang-orang yang macam ni juga, di mana kalau dia duduk dekat tu, dia akan tertipu dengan kepercayaan dia kepada Allah. Terpedaya nanti kepercayaan pada Allah. Mula-mula dia kata, aku senang ini sebab Allah yang senang aku. Lama kelamaan dia kata, aku senang ini atas usaha aku sendiri. Orang-orang yang macam ni akan muncul. Tidak lama. Akan muncul. Jadi na'udzubillah min zalik, kita tak naklah kita berada dalam orang-orang yang macam ni, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi, sumber-sumber. Sumber-sumber datangnya maratib ni tadi, tuan-tuan. Sumber-sumber datangnya maratib ni. 5 maratib ni ada sumber dia, tuan-tuan. 5 maratib ni ada sumber dia. Untuk nak jadi, mula-mula jadi al-hadis tu.
Satu, bersumberkan daripada nafsu. Bersumberkan daripada nafsu. Iaitu keinginan. Yang kita sebut tu tadilah keinginan ke keperluan. Dia bersumber daripada situ. Kita tidak kenal pasti kat mana satu keinginan, kat mana satu keperluan. Maka kita akan tertipu. Kita akan tertipu dek nafsu kita. Kita tertipu dek nafsu. Maka daripada tertipunya dek nafsu tu, dia akan pergi kepada sumber yang kedua. Dia pergi pada sumber yang kedua, iaitu bersumber daripada syaitan. Bisikan hati yang bersumber daripada syaitan. Tadi bisikan hati bersumber daripada nafsu. Maka bila terperangkap, tidak jelas keperluan dan kehendak, maka kalau dia keperluan tu tadi melibatkan duniawi, melibatkan suatu kepentingan yang selain daripada Allah, maka dia akan pergi pada sumber yang kedua. Apa dia sumber kedua? Iaitu pada syaitan. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Syaibah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, Asyaitanu jathim ala qalbi ibni Adam, fa idza dzakara Allah khanasa, wa idza saha ghafala waswas. Syaitan itu sentiasa mendekatkan ataupun melekat di dalam hati anak Adam. Syaitan ni sentiasa melekat dalam hati anak Adam. Pada Rasulullah SAW saja tidak melekatnya syaitan ni tuan-tuan. Sebab apa? Dibersihkan oleh Jibril AS. Tiadanya rumah iblis. Pada hati selain daripada Rasulullah SAW adanya rumah iblis. Disebut alaqah. Sebab tu disebut asyaitanu jathim. Asyaitanu jathim. Jathim ni maksudnya dekat, melekat. Okey. Sentiasa melekat dalam hati anak Adam. Hati anak Adam, jika anak Bani Adam berzikir kepada Allah. Fa idza dzakarallah, berzikir pada Allah, maka dia bersembunyi dalam hatinya. Fa idza dzakarallah khanasa, bersembunyi dalam hatinya. Wa idza saha ghafala waswas, dan ketika ia lupa kepadanya, syaitan kembali membisiknya. Macam tu. Masa syaitan ni tak keluar tuan-tuan, kita zikir ke Allah pun. Syaitan dia sembunyi dalam hati. Duduk diam-diam situ. Okey, jangan gerak, jangan buat apa-apa. Orang ni tengah ingat ke Allah. Lupa je kita pada Allah. Lalai. Yang panggil ghafala. Lalai. Ghafil. Orang yang lalai. Al-ghafilin. Orang yang lalai. Golongan-golongan yang lalai. Jadi, maka mereka keluar bisik balik. Sebab tu kita nak elak lalai ni tuan-tuan. Nak tak nak, balik-balik pada maratib tadi. Kenal pasti maratib kita tu. Kat mana duduk? Berbolak-balik ke? Keinginan al-hamma ke? Atau duduk dekat azimah? Atau tu setakat khatir? Atau setakat al-hadis? Tak tahu duduk kat mana lagi. Sebab tu kena kenal pasti. Okey, jadi kat situ duduknya. Dia akan keluar balik bisik. Kalau kita ingat pada Allah, zakarallah, ingat pada Allah, maka dia duduk menyeruk dalam hati kita. Tak keluar tuan-tuan. Syaitan ni tak keluar. Ruqyah macam mana pun tak keluar. Jangan ada pandai-pandai tiba-tiba tuan-tuan ruqyah untuk keluarkan syaitan daripada dalam diri. Tak adanya ruqyah untuk tu. Baik. Okey, seterusnya yang ketiga. Sumber yang ketiga. Andai kata daripada nafsu itu kita dapat tentang. Daripada nafsu itu dapat tapis. Tentang tidak? Tapis. Kita kata tapis. Maka dia pergi sumber yang ketiga. Bila daripada nafsu tidak dapat tapis, dia pergi sumber yang kedua. Kalau daripada nafsu itu dapat ditapis, dia pergi sumber yang ketiga. Apa dia sumber ketiga? Iaitu daripada malaikat. Daripada malaikat. Okey, daripada malaikat. Mana? Dalam hadis Ibnu Mumarraq dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ibni Adama lammatan." Lammatan, dua lammah. Okey. Lammatun minal malak, lammatun minasyaitan. Yang mana ada dua lammah, lammatan dalam hati anak Adam, bagi anak Adam. Dua lammah, lammah ni apa dia tuan-tuan? Bisikkan. Lemah ni apa dia? Bisikkan. Okey. Pada anak ada dua lammah.
Lamatan, iaitu lamatan. Dua lamah ni lamatan lah. Bagi anak Adam. Apa dia? Dua bisikan tu. Iaitu lamah syaitan dan lamah daripada malaikat, lamah daripada syaitan. Lamah daripada malaikat dan lamah daripada syaitan. Fa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khair. Ini mana lamah malaikat, bisikan malaikat mendorong kepada kebaikan. Mendorong kepada kebaikan. Wa tasdiquna bil haqq. Membenarkan yang hak. Wa tatyibuna bin nafs. Dan menjernihkan jiwa. Ini bisikan daripada malaikat. Bila kita rasa tenang, relax, saya tak ada jiwa kacau. Ni bisikan itu bisikan pada malaikat. Kalau jiwa duk kacau je, something is wrong. Bisikan pada syaitan tengah nak menggondoli gitu. Okey. Wa amma lammatu syaitan. Sedangkan lamah syaitan mendorong pada keburukan. Fa'i'adun bisyarr, iaitu mendorong kepada keburukan. Wa takdzibun bil haqq, iaitu mendustakan yang hak. Wa takhbithun bin nafs, dan mengotori jiwa. Takbis, iaitu takhbith. Takbith, mengkotor. Kotorkan jiwa kita. Jadi, kita hendak sumber kedua ke sumber ketiga? Dah tentu kita nak sumber ketiga ni lah, daripada malaikat, tuan-tuan. Daripada malaikat. Okey, sebab apa saya tak sumber kedua tu pada syaitan? Memang paling dekat dengan kita. Syaitan ni paling dekat kita. Dah tentu Allah tu lah yang utama, yang dekat dengan kita. Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tapi, kerana makhluk sesama makhluk, antara makhluk dan makhluk, syaitan lah paling dekat kita. Tapi nak baik lagi kalau kita dapat makhluk dan makhluk yang dekat, kita nak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena dekat dengan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu macam tu. Jadi itu turutan, maksudnya orang yang sentiasa ada rabitah dengan guru. Sebab tu gambaran rabitah. Bila nak buat sesuatu, rabitah dengan ibu bapa, rabitah dengan guru. Maka dua jenis rabitah ini dapat menyelamatkan orang salik. Rabitah dia dengan ibu bapa, rabitah dia dengan guru. Jadi, pernah saya pesan pada orang terdahululah, sahabat-sahabat dahulu. Saya kata kalau nak bersama dengan saya, kalau ibu bapa tidak redha, tinggalkan saya. Jangan duduk dengan saya. Saya tak nak ketidakredaan itu mengganggu apa-apa yang kita nak buat. Saya selalu pesan macam tu. Tak kira saya ni nampak betul ke, baik ke, tak kira yang saya bawa ni yang paling jelas dan sebagainya. Tapi kalau ibu bapa tidak redha, tinggalkan saya. Kata tolong tinggalkan saya. Itu apa-apa perjuangan dengan saya selalu pesan. Kena pastikan ahli keluarga semua tahu. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau ada mereka tidak tahu dan tidak jelas dan masih bersembunyi-sembunyi, saya tidak redha. Benda itu akan membawa mudarat kepada diri sendiri. Saya tak kisah orang mudaratkan diri saya dengan sangka buruk kat saya. Tapi kalau dia sangka buruk pada hubungan tuan-tuan jadi keruh seseorang keluarga kerana hal tersebut. Jadi tidak betul lah gaya dia. Benda itu mengundang kepada bisikan syaitan. Mengundang kepada bisikan syaitan. Baik. Yang keempat, bisikan yang keempat, jenis bisikan keempat, kita panggil sebagai hatif, iaitu bisikan suara ketuhanan, bukan suara Allah tau, suara ketuhanan. Hatif atau suara ketuhanan ni disebut sebagai ilham. Disebut sebagai ilham. Disebut sebagai ilham. Yang mana ilham ni pula kena hati-hati. Maksudnya yang ke ilham ni pula kena hati-hati. Ilham ini ada daripada wasyah. Wasyahah ni daripada siapa? Daripada syaitan ataupun ajma'un. Ilham daripada wasyah ataupun ajma'un. Yang ni yang mana yang menghantarkan ilham-ilham yang kita anggap ilham, tapi sebenarnya benda itu membawa mudarat. Ilham
Tapi tidak mencapai ataupun tidak menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain adalah yang kedua yang panggil mulhim. Ilham daripada malaikat. Nama malaikat yang menghantar ilham. Tugasnya menghantar ilham. Yang ni yang dinamakan sebagai Al-Hatif. Iaitu suara ketuhanan. Suara ketuhanan. Jadi jangan kata suara Allah pula tuan-tuan. Ramai orang kata Hatif ni suara Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mana kata kita tahu suara Allah tuan-tuan? Dah tu yang Nabi Musa AS di Bukit Tusaina dengan Allah, bermunajat dengan Allah tu suara macam mana? Wallahu a'lam bissawab, itu kita serah pada Nabi Musa AS dan Allah. Itu yang lebih tahu keadaan tersebut. Mereka bukan berbicara kita macam ada speaker, ada mic dan sebagainya. Macam-macam tu panggil keliaran akal tu. Baik. Jadi bila kita tidak jelas akan perkara ini, maka dia akan menghasilkan khawatir ataupun khatir. Itulah tadi. Khawatir ataupun khatir tu tadi. Sehingga membuatkan kita jadi berpecah belah, bercerai-berai, bersangka buruk, su'uzan. Jadi daripada sinilah tuan-tuan kena jelas kenal pasti jenis-jenis bisikan. Terutama kita yang sekarang ni kadang-kadang kita bercakap seorang diri apabila kita terlalu stres, bila kita terlalu tertekan. Bila terlalu tertekan, yang ni dia panggil khatir, pasal hadisun nafs. Bila tertekan je duduk hadisun nafs. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Tu jadi tertekan, stres. Daripada stres ini akan buat satu keputusan hasil daripada lalai. Keputusan hasil daripada lupa. Keputusan daripada was-was. Maka keinginan al-hamma dia tu al-hamma yang tidak betul. Al-hamma yang goyang. Sehingga daripada itu membuatkan apa sahaja perbuatan dia itu perbuatan yang tidak memberi manfaat. Jadi kat situ tuan-tuan. Baik, itu sahaja untuk malam ini. Ada apa-apa hendak ditanyakan? Dipersilakan. Malam-malam tak nak banyak panjang, tak nak ramai ni, nanti mengigau. Ada soalan nak ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya sikit Ustaz. Berkaitan dengan ilham al-mulkhin ni kan. Sebab kebanyakan yang berlaku, macam saya ni banyak melibatkan tentang ilham dalam mereka bentuk merancang dan membangun. So kadang-kadang kita buat perancangan bandar dan sebagainya. So ilham tu datang kadang-kadang di dalam sama ada mulhin ataupun yang was-was kan. Tapi kebanyakannya yang was-was. Tapi bila kita buat solat dan kita berzikir dan menerima pendapat ramai, adakah itu dipanggil al-mulhin? Pandangan ramai. Sebab ada, kalau ikut dalam buku seni pemikiran psikologi dalam seni bina lah, ada satu bahagian otak yang dipanggilkan kelenjar pituitary, dan benda ni telah disahkan oleh doktor pakar otak bahawa dia adalah ilham daripada ketuhanan. So macam mana tu Ustaz? Okey. Pituitary ataupun nama lain master of glands. Ya, betul. Pituitary master of glands ni dia bukan kalau ikut psikologi dia kata macam-macam lah sebab dia master of glands. Tapi kena faham, pituitary ni tempat yang di mana dia hanya boleh diaktifkan hanya waktu ketika sujud saja. Sebab tu dia kata ilham ketuhanan, intuition, intuisi. Jadi kalau kata pituitary itu kalau kita kata mulhim. Mulhim ni macam mana kita nak tahu dia kata daripada mulhim? Satu, ilham itu datang dalam keadaan yang tenang. Datang dalam keadaan yang tenang. Kedua, keadaan bila yang mana hasil daripada ilham itu membawa kepada kebaikan. Membawa kepada kebaikan. Ketiga, kita tidak terbelenggu dengan ilham tersebut. Menanti, tunggu. Bila lagi? Bila lagi yang sama? Bila yang sama? Kalau ada terbelenggu macam tu, itu selalunya al-ajma'un. Tapi kalau kita rasa, okey lepas selesai. Maksud itu kita serah pada Allah. Maksudnya,
Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bi'ibad. Kita serah pada Allah. Jadi kita serah pada Allah benda tu. Jadi tiga keadaan. Jadi tiga keadaan itu menyatakan bahawa dia tidak mutlak, tapi kita kata antara tanda lah itu mulhim. Andai kata tiada masalah yang timbul selepas tu, tiada apa-apa yang muncul yang membawa kemudaratan selepas itu dan kita sendiri tidak terbelenggu dengan dia, insya-Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dianya okey. Macam mana beza ilham dengan syaitan? Takhayul gi mana? Takhayul pergi mana? Takhayul pergi mana? Takhayul tu pergi Kuala Kangsar lah. Bagaimana nak bezakan ilham daripada malaikat, ilham pada syaitan? Nombor satu, kedapatan ilham. Dekat mana kita dapat ilham tu? Kalau kita dapat ilham tu dalam bilik air, agak-agak lah. Okey, dia kata, saya dapat ilham dari bilik air, tapi bentuk dia baik. Contoh, benda tu baik. Sebab tu, bila dapat benda tu baik, kita kena bersihkan dia. Kita kena bersihkan dia. Maksudnya, contoh, kita dapat kerang daripada dalam lumpur kan. Ada tak kita makan sekali dengan lumpur? Kerang kita dapat bersama dengan lumpur. Ada tak kita makan bersama dengan lumpur? Tidak. Kita akan bersihkan kerang tu sampai sebersih-bersihnya. That's the thing juga yang kita akan buat pada ilham. Kena bersihkan, kena tapiskan ilham tu sebersih-bersihnya. Sehingga ianya tiada lagi kekotoran yang hingga membuatkan kalau kita buat tidak ada mudarat. Umpama kerang, kalau kita makan tidak ada rasa sakit perut, tidak ada rasa mudarat untuk tubuh. Macam itulah ilham. Kena dibersihkan. Maka ilham ni, waktu kita dapat dan kita bersih, last kali bersih ni sampai hilang. Bermaksud memang tak boleh pakai dah lah. Tapi bersih sampai jadi berkilat pula tu. Umpama tiram. Dapat dalam lumpur. Buka, tarik keluar bersih sana tu, keluar mutiara. Cantik. Sampai tahap macam tu lah. Nak sampai jadi mutiara tu. Jadi, kalau bersih, hilang. Tak boleh pakai semua sekali. Bermaksud semua itu memang tak boleh pakai lah. Itu kata ilham pada syaitan. Sebab itu proses penapisan ilham memerlukan jalan-jalan yang sukar. Ia bukan jalan-jalan yang mudah. Sama juga seorang penulis. Sama juga seorang yang kita kata orang-orang yang melibatkan architecture, orang engineering, orang yang berkaitan dengan kedoktoran dan sebagainya. Mesti memerlukan ilham. Macam mana mereka menapis benda tu? Mereka ada rujukan. Sana sini. Sebab benda zahir, dia ada rujukan. Kedoktoran, ada rujukan dia, buku-buku rujukan, pengalaman. Okey, jadi bila dah macam tu, akhirnya mereka dapat keputusan. Dalam hal kerohanian, macam mana? Maka kena rujuk juga orang yang melalui jalan-jalan pembersihan ilham, iaitu guru-guru. Orang-orang yang melalui memahami akan sumber ilham. Orang yang pernah melalui akan kedapatan ilham. Barulah mereka ini dapat memberi pendapat ilham itu okey ke tak, boleh pakai ke tak. Jangan pula kalau Abang Idris dapat ilham untuk buat architecture, lepas tu pergi tanya saya. Arkitek kalau binaan macam ni, kiraan dia tan kos sin dia ni macam mana Ustaz apa semua. Memang mendapat lah. Tak kena gaya lah. Sebab tu kena tanya orang yang pandai architecture. Contoh, rujukan. Sama juga jalan-jalan kerohanian. Dia kena muraqabah dengan guru yang faham jalan kerohanian, buat tipu daya macam mana nak datang benda ni, yang menyelip kat mana ni. Sebab syaitan dia tidak lari, dia menyorok. Dalam hati. Okey, tu cara dia. Maksudnya cara nak bersih, nombor satu, kalau betul ilham kita ada masalah yang besar. Kita perlukan ilham untuk jawapan yang besar ni. Maka nombor satu, antara yang lain ialah membersihkan lidah. Dia tidak boleh bercakap bohong selama mana dia perlukan benda tu. Tak boleh cakap bohong. Satu. Kedua, tak boleh dengar benda-benda lara. Lagu-lagu ni tak boleh dengar. Tak boleh dengar. K-pop ke apa ke, rap ke, semua tak boleh dengar benda-benda lara ni. Kalau dengar, batal. Ilham tu tak boleh pakai. Ni yang dapat tu. Sampai tahap macam tu tahap pembersihan ilham tu. Tahap penyucian ilham. Lepas tu, mata tidak boleh melihat benda-benda lara.
Mata tidak boleh melihat benda-benda haram. 4, perut tidak boleh makan benda-benda sehingga melalaikan ibadah, iaitu jadi berat badan pasal makan. Terlalu kenyang lah maksudnya. Jadi 4 perkara ini dijaga. Dijaga. Maka proses pemulihan ilham, pembersihan ilham itu berlaku dalam proses. Contoh dia kata perlukan seminggu untuk dapatkan jawapan tu. Seminggu lah. Sama juga proses istikharah. Kita nak minta petunjuk pada Allah. Maka nak minta petunjuk pada Allah, dalam masa yang sama kita buat satu benda menghalang petunjuk daripada Allah. Macam mana dapat petunjuk Allah, tuan-tuan? Kita minta petunjuk pada Allah, tapi masa sama buat perkara yang menghalang petunjuk daripada Allah. Macam mana tu? Memanglah kalau Allah bagi petunjuk, tak ada apa yang boleh menghalang. Ni majaz dia, maksudnya kita sendiri yang buat benda tu. Kita pilih benda tu nak. Terhalangnya, nak datangnya petunjuk Allah. So, daripada situlah maka disusun 4 perkara ini supaya apa-apa kedapatan ilham, apa-apa kedapatan rasa hadir pada kita dalam keadaan yang sepatutnya. Saya tak faham takhayul gimana ni, apa benda ni, soalan ni. Bisikan terakhir itu hatif dia. Dia bukan bisikan terakhir. Hatif ni boleh datang yang pertama pun. Hatif ni boleh datang yang pertama. Saya sebut sumber-sumber tadi bukannya ikut maratib. Itu bukan maratib. Jenis saya sebut. Bukan cerita maratib. Maratib yang awal-awal tadi. Susunan kedudukan. Kalau hatif ke, sumber daripada syaitan ke, sumber pada malaikat, sumber pada nafsu ke, itu ada orang, kalau dia dah memang suci jiwa dia, hatif direct. Tak semestinya dia perlu melalui kalau nafsu dulu, yang perlu lalui syaitan dulu, lalui malaikat pula lepas tu baru hatif. Tak semestinya. Tak semestinya. Tapi rata-rata kita mungkinlah akan melalui lah benda tu. Ada melalui nafsu, kadang-kadang ada syaitan, kadang-kadang ada melalui malaikat, kadang-kadang. Apa maksud takhayul? Takhayul tu khayal. Maksud saya Ustaz, takhayul tu duduk di meratib yang mana satu Ustaz? Gitu soalan Takhayul saya. duduk khatir. Takhayul duduk di khatir. Antara khatir dengan hadis nafs tu tadi. Antara khatir hadis nafs. Kat situlah duduknya takhayul. Sebab apa? Sebab dia datangnya tertekan, tekanan. Maka datanglah halusinasi. Takhayul tu tadi. Sebab apa? Ia terlalu tekan dan dia sampai menghadirkan suatu keadaan yang dia tidak dapat beza. Betul dan tidak betul. Realiti ke fantasi? Dia tak boleh. Itu dia panggil takhayul. Takhayul. Bagaimana beza ilham tu ke tak lepas buat istikharah? Dah cerita tadi. Saya dah cerita dah. Bagaimana mengatasi bisikan sekali wujud ketika solat, seperti seorang solat dapat bisikan kau sembah patung berhala, bukan Allah. Kemudian seorang itu mengalami was-was yang teruk, membimbangkan sehingga dia menjangka dia telah jatuh murtad, kan bisikan kau telah murtad, kau tak perlu solat, wuduk dan sebagainya. Sehingga engkau rasa terbeban, dia rasa terbeban dengan bisikan. Solusi. Macam saya tahu, untuk orang macam ni benda yang sama, iaitu orang ni dalam was-was. Sebab apa dia was-was? Mereka duduk khatir, terpusing-pusing khatir. Dia terpusing-pusing khatir dengan hadisun nafs. Dia terpusing-pusing kat situ. Orang macam ni. Sebab dia tak pergi pada keinginan al-hamma. Sebab tu dia nak dengan tenang. Iya ke tak ya. Sebab tu solat yang goyang. Umpama lalang ditiup. Kanan-kanan lah. Kiri-kiri lah. Jadi orang yang macam ni, macam mana cara nak bersihkan diri dia? Nombor 1, zakarallah. Kena mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah. Datanglah walaupun datang mengingati Allah. Bisikkan syaitan keluar menjengah. Bukanlah. Dia datang macam tu ya. Bisikkan syaitan. Bila kita ingat, Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu orang buat tahlil dengan jahar. Sebab apa orang buat tahlil dengan jahar? Nombor 1, dia nak menetapkan hati dia. La tu tadi. Menetapkan la tu. Syaitan la. Engkau tak ada syaitan. Kau tak ada. Ilaha. Tiada pula apa yang boleh menguasai aku. Illallah. Kecuali Allah. Nak letak macam tu. Jadi sebab tu mereka dengan jahar, mereka bukanlah la. Benda tu yang bila zakarallah tu syaitan jengah sekali-kali tu. Bukanlah. Dia macam tu. Jadi itu sebab tu saya kata syaitan dia tidak lari kita berzikir Allah tuan-tuan. Never. Menyorok. Dia menyorok dalam hati. Menyorok sekejap lah sebab dia duduk ingat Allah.
Jadi bila kita bila semakin perlahan semakin hanyut. Maqam kita tak sama tuan-tuan dengan maqam orang tak khawasul khawas. Orang khawasul khawas ini makin dia sir, makin dia halus, semakin dia hilang. Bukan hanyut. Kita ni semakin halus, semakin hanyut. Beza. Orang yang dalam khawasul khawas, semakin dia halus, semakin dia ringan, semakin dia diam, semakin dia hilang. Tenggelam dia dalam lautan lahud, lautan jabarut, lautan kasih sayang Allah. Berbanding kita hanyut. Hanyut dekat lautan apa tak tahu lagi. Sebab tu kita sebagai orang awam ini nak tak nak kena ada zikir secara jahar. Jangan jahar sampai menjerit-jerit. Jahar ni contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa orang letak di depan atas, depan bawah, riyadhah dia macam tu. Nak letakkan diri aku ini dekat sini, jangan alih dah lagi. Contoh antara ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pusing-pusing macam tu. Sebab apa? Menghayunkan semua tipu daya syaitan tu datang. Macam tu. Kita ini tidak faham riyadhah, kadang-kadang kita tiru orang. Yang tiru itulah jadi haru, tuan-tuan. Bila tiru tidak faham gaya, tiru tidak faham maksud. Dan akhirnya bila tanya sebab apa buat? Sebab tiru orang. Yang ni khatir dengan khatir ataupun al-hadis yang tersangkut ni. Tersangkut dia dengan al-hadis dengan khatir. Orang takhayul atau orang yang was-was tadi yang dapat bisikkan kata engkau murtad, engkau tak guna solat semua tu terpangkal antara khatir dengan hadisun nafs. Dia tak boleh nak langkah kepada al-hamma, keinginan tu tak boleh. Nak langkah je kena pula. Syaitan kata tak, engkau dah murtad. Jangan, tak payahlah. Macam tu. So, nak tak nak, ambil jalan terus masuk dalam alam keinginan. No, aku hamba Allah. Tu je jalan ni. Macam mana jalan nak buat macam tu? Kena ada bimbingan. Dia tak mampu seorang benda ni, tuan-tuan. Orang macam ni dia tak mampu seorang. Buat seorang-seorang last sekali bercakap seorang-seorang lepas tu. Sebab tu dia perlukan bimbingan seorang guru. Kalau dia isteri perlukan bimbingan suami. Kalau dia suami perlukan bimbingan guru. Kalau dia seorang guru perlukan mursyid. Kalau dia mursyid perlukan seorang yang masyayikh yang besar untuk bimbing dia. Semua perlukan bimbingan. Mana boleh kita seorang-seorang dalam alam-alam salik ni. Kena tipu. Okey. Jelas? Okey, rasanya jelas dah tu semua orang, insya-Allah, mudah-mudahan. Satu, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tamatkan dulu sesi kita ni. Mudah-mudahan beroleh manfaat apa yang saya kongsikan sedikit. Dan saya harap apa yang saya kongsikan ni dicatat, ditulis dan dikongsikan pada ahli keluarga. Jangan simpan seorang-seorang, tuan-tuan, apa saya kongsi ni. Apa saya kongsi ni bukannya ilmu rahsia, ilmu dalam tanah. Bukannya ilmu jadi tentera Mahdi. Nak suruh tuan-tuan kongsi pada ahli keluarga, cerita satu-satu. Apa saja yang kita dengar ilmu ni, tuan-tuan, cara nak bagi ingat yang paling utama sekali, kongsi pada orang. Tu je jalan dia. Kalau kita simpan, dia setakat jadi orang kata untuk peringatan. Tapi nak jadi suatu hafalan, tetap kena share pada orang. Berkongsi. Terutama kepada ahli keluarga, isteri kita, anak-anak kita. Sebab apa kita mudah, kalau ada orang dia mudah ingat khutbah Jumaat. Yang cerita zaman-zaman kegemilangan Jumaat lah, solat Jumaat. Sekarang solat Jumaat semakin hambar kan. Zaman kegemilangan solat Jumaat dulu kan, pergi solat Jumaat. Kenapa dia jadi lupa? Khutbah Jumaat cerita apa yang abang bagi tadi, tengah hari tadi? Kita lupa, tak boleh nak ingat, tak boleh nak recall. Why? Kita tak cerita balik kat isteri kita, khutbah Jumaat punya isi apa benda masa balik. Sebab itulah ilmu benda yang sama, apa yang mana-mana guru kongsi pun. Risau share sebab datang rasa pandai. Cantik, terbaik. Teruskan rasa pandai tu. Biar kita ni rasa pandai depan anak isteri. Biar rasa pandai. Apa beza ingat di akal, ingat di hati. Ingat di akal boleh hilang, ingat di hati takkan hilang. Ingat di akal dia akan boleh lupa. Ingat di hati dia sentiasa lekat.
Orang yang ingat di hati, dia membawa kepada akhlak. Orang yang ingat di akal, dia hanya bawa kepada bibir sahaja. Itu beza dia. Orang yang ingat pada hati, bawa pada akhlak. Orang yang ingat pada akal, dia hanya bawa pada di bibir. Meniti di bibir sahaja. Itu bezanya orang yang ilmu dia di dada dengan orang yang ilmunya di akal. So kita nak ilmu ni di dada. Sebab tu untuk kenali sebut al-ilmu laisa fi, maksudnya ilmu ni bukan berada pada kitab tapi berada di dalam dada. Sentiasa berada dalam dada. Barulah ilmu tu menjadi, ilmu tu jazam, ilmu tu putus, muktamad. Kalau ilmu tu sekadar dalam kitab, maka dia akan jadi lupa. Hanya setakat di bibir. Kongsi pada ahli keluarga supaya benda tu sentiasa berada di dalam sanubari. Yang tu dipanggil hati sanubari tu. Baik. Tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu insya-Allah. Semoga bertemu lagi dan insya-Allah dinoakan sekalian keluarga, sahabat-sahabat yang diredai, disayangi Allah, dirahmati Allah, berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa beroleh kerahmatan, keampunan, kemudahan, kelapangan dalam segala urusan dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.